Assalamualaikum dan salam sejahtera. Adakah amalan orang tukar jantina diterima Allah? Allah itu Maha Pengasih asalkan setiap pendosa itu bertaubat. Isu lelaki berpakaian wanita dan sebaliknya, sama ada secara nyata ataupun melalui lakonan drama, televisyen, telah banyak diperkatakan serta diperjelaskan menerusi sudut pandang pakar-pakar agama. Apa jua alasan, perbuatan itu adalah salah walaupun ia sekadar dijadikan bahan hiburan untuk tontonan awam. Bagaimanapun, ketika usahawan kosmetik iaitu Nur Sajat atau nama sebenarnya Muhammad Sajat Kamal Zaman 36 membuat pengakuan terbuka dilahirkan sebagai lelaki dan kemudian menukar jantina. Perkara itu turut menjadi perdebatan umum terutamanya pemilik media sosial yang memberi pelbagai pandangan dan ulasan. Sajat sendiri mengakui turut berdepan dengan gangguan emosi kerana mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala selain mempersoalkan beberapa perkara termasuk sama ada ibadahnya selama ini diterima ataupun tidak. Penulis kolom Ad-Din Emstar yang juga penceramah bebas, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan diminta untuk memberi penjelasan supaya tidak timbul kekeliruan dalam kalangan masyarakat berhubung perkara ini. Katanya, Islam merupakan satu cara hidup yang tidak boleh dan tidak akan serupa dengan agama-agama lain. Sebesar-besar nikmat Allah kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Islam bukan sekadar agama yang dihayati dan dipraktikkan dalam upacara-upacara tertentu dan bukan juga agama yang terbatas kepada tempat-tempat tertentu. Bahkan Islam sebenarnya adalah cara hidup. Setiap urusan hidup mestilah diserasikan dengan Islam, katanya. Agama Islam, jelas Dr. Hadi, adalah agama fitrah dan sesuai dengan sifat semula jadi manusia. Ini dapat dibuktikan segala tuntutan naluri manusia dapat dipenuhi oleh Islam. Antaranya terdapat agama lain menghalang perkahwinan, sedangkan dalam agama Islam digalakkan berkahwin. Islam juga katanya, bukan hanya daripada sudut akidah, bahkan ia merangkumi syariat dan akhlak. Oleh kerana itu, setiap tindak tanduk yang kita kerjakan akan berpaksi kepada tiga perkara ini. Sama ada ia melibatkan hal akidah, syariat ataupun akhlak. Berhubung isu melibatkan Sajat, Dr. Hadi turut menjawab persoalan ditimbulkan oleh usahawan kosmetik itu. 1. Terperangkap dalam tubuh yang salah. Perkataan ini sebenarnya boleh membahayakan akidah seseorang. Ini kerana jika dia menganggap bahawa Allah melakukan kesilapan, maka ia perlu segera bertaubat kepada Allah. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Firman Allah di dalam surah At-Tin ayat keempat. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Sajat menyifatkan dia terperangkap dalam tubuh yang salah. Seseorang itu mungkin keliru dengan identiti mereka disebabkan mereka tidak ada usaha untuk mengenal diri dan kelebihan yang Allah telah berikan kepada mereka. Apa yang patut mereka lakukan adalah dengan meredai qada dan qadar yang telah ditentukan Allah. Qada dan qadar merupakan salah satu daripada rukun iman yang wajib kita percaya. Firman Allah di dalam surah Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya kami telah menciptakan sesuatu takdir yang telah ditetapkan. 2. Berubah daripada lelaki kepada wanita atau daripada wanita kepada lelaki. Matlamat tidak menghalalkan cara. Itulah satu ungkapan yang sesuai bagi mereka yang mahu melakukan sesuatu perkara dengan tujuan yang baik tetapi dengan cara yang salah yang mana melanggar hukum hakam agama. Larangan bagi seorang lelaki berpakaian wanita atau sebaliknya ada di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah. Sabda baginda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Perlu difahami perkataan laknat yang disebutkan di dalam hadis ini mempunyai makna dan impak yang sangat besar bagi mereka yang memikirkan ancaman daripada baginda Rasulullah. Kata para alim ulama, perkataan laknat seperti di dalam hadis ini bererti jauh daripada kerahmatan Allah, jauh daripada kemuliaan Allah dan jauh daripada keampunan Allah. Jika berpakaian perempuan pun sudah dilaknat oleh Allah, apatah lagi menukar alat kelamin daripada lelaki kepada perempuan atau dari perempuan kepada lelaki. 3.
Adakah golongan sebegini diterima amalan-amalan mereka seperti solat, sedekah, wakaf dan lain-lain? Allah tidak akan sesekali menzalimi mana-mana hamba-Nya yang ingin kembali kepadanya. Firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat ke-40, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sebesar zarah, nescaya Allah akan melipat gandakannya dari sisinya pahala yang besar. Dalam ayat tersebut, kalimah sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah bererti mustahil bagi Allah menzalimi seluruh makhluk ciptaannya. Ayat ini bukan hanya mengisyaratkan tidak melakukan kezaliman, melainkan memberikan rahmat dan kasih-Nya. Tetapi Allah juga akan melipat gandakan amal manusia walaupun amal itu hanyalah sebesar zarah. Selagi mana seseorang itu beriman kepada Allah dan tidak menolak sebarang ajaran Islam, maka ia masih dikira Islam walaupun melakukan dosa besar, dan apabila seseorang itu bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, maka Allah akan mengampuni segala dosa yang dilakukan. Petikan daripada Trending Sangat. Jangan lupa klik butang like, komen, share dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak lagi info-info yang menarik.